Ustaz Kadir. Ya, Last, saya nak tanya last tu. Minta pendapat sikit je. Pandangan Ustaz. Berkaitan dengan Ustaz Azhar, Ustaz. Ustaz Azhar Idrus. Ya. Sebab macam ni Ustaz. Saya hari tu, saya first time pergi perkabunan sunnah tu. Saya bawa kereta 8 jam Ustaz pergi daripada Terengganu. Dah saya balik ni, kawan-kawan dah kecam dah. Memang marah sangat dah. Dah tu big dah. Ustaz tu kabur sesak pergi tu. Saya ni kadang nak marah ni siapa nak maki je pak Ustaz Azhar. Tapi yelah, kita pun budak-budak lagi, tak tahu apa-apa lagi. Cuma berniat betul-betul nak pergi nuntut ilmu je Ustaz sana tu. Tapi terbalik balik tengok Ustaz Azhar kata ke Pok Mu ni, pelajar dengan orang sesak kata. Saya fikir apa benda, siapa tak sesak saya kena ni. Saya kejut juga dengar. Macam mana pendapat Ustaz sendiri berkaitan dengan benda ni? Saya wallahu taala alam. Ustaz Azhar ada sumbangan dia. Ustaz Azhar ada sumbangan dia. Saya nasihatkan kepada semua orang supaya ambil manfaat dari ustaz-ustaz yang berbagai ni. Tapi saya tak setuju. Saya pun terkejut dan rasa macam kecewa lah sikit dengan cara kenyataan Ustaz Azhar itu. Apatah lagi dia sebut benda yang sama sekali tak betul. Sama sekali tak betul. Hina ulama, nak cakap pasal syirik, apa semua, kita tu sendiri tak betul. Kita rasa kecewa lah dengan kenyataan dia tersebut. Tapi walaupun begitu, saya nasihatkan semua orang, daripada mana pun dia cenderung kepada pemikiran bagaimanapun, dia kena ambil manfaat dari siapa-siapa pun, termasuk Ustaz Azhar. Tapi benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok, kekurangan yang ada pada Ustaz Azhar, nilailah. Kata contoh macam Ustaz Azhar telah buat pula kenyataan tu telah dikeluarkan, telah viral. Jadi menjadi tanggungjawab pihak yang ditohmah untuk menjawab dan membuat penjelasan. Saya nasihatkan orang ramai jangan depan dengan isu macam ni atas jalan fanatik, jangan. Orang dah kita suka kat Ustaz Azhar, kita mati-mati betul ke tak betul, kita hentam orang yang berbeza dengan Ustaz Azhar. Itulah Ustaz. Kemudian di pihak satu dia pula betul ke ada kebaikan, ada manfaat Ustaz Azhar pun dia pun nafikan, hentam pula betul-betul Ustaz Azhar. Tak boleh begitu. Ada orang-orang tertentu yang berhak untuk marah Ustaz Azhar. Ada orang tertentu berhak lah buat benda tu. Datuk Mufti berhak kerana menuduh sesat kepada satu negeri ni. Itu tanggungjawab Datuk Mufti untuk mempertahankan. Tapi janganlah benda-benda yang mengarut orang ramai buat. Cukup Datuk Mufti telah buatkan peranan dia dan dia telah cabar untuk Ustaz Azhar datang ke Perlis dan buktikan di mana sesat dan di mana ada Datuk Mufti menyesatkan Imam Nawawi. Jadi cuma secara ringkasnya saya kata kenyataan Ustaz Azhar Idrus, yang bahagia Ustaz Azhar Idrus itu tak betul, salah dan fitnah, termasuk dalam fitnah. Maka menjadi tanggungjawab pihak yang terfitnah untuk mempertahankan diri. Cuba bayangkan, boleh saja kalau kita nak buat saman fitnah, tetapi tak ada siapa buat. Tak ada siapa buat. Datuk Mufti pun tak ada, seturuh siapa pun tak ada. Kerana kita faham benda ni kadang-kadang emosi, kadang-kadang dorongan, ada pihak tertentu yang mempengaruhi seseorang. Tak mustahil perkara itu berada. Kita tak tahu apa yang mendorong Ustaz Azhar. Apa pun saya nasihatkan semua orang yang sayangkan agama ni ambil manfaat dari mana-mana ustaz yang dia rasa ustaz tu cakap benda betul. Buang apa-apa yang tidak bertepatan dengan kebenaran, dengan kita menghormati dan memuliakan ustaz tersebut, termasuk Ustaz Azhar. Wallahualam. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak JS Tom. Okey, terima kasih bang. InsyaAllah kita bagi kepada MS Hani pula, Miss Hani. Okey. Kena cepat-cepat sikit, dah lewat ni. Miss Hani, fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Dengar? Okey. Saya punya soalan ni sangat simple lah. Sebab sekarang ni terlalu banyak agamawan berbalah sesama sendiri. Baru je JS Tor dia highlightkan sikit lah pasal Wahabi dan sebagainya. Saya ni asalnya Selangor, tapi saya pun lebih cenderung mendengar ustaz-ustaz Perlis, macam saya lebih dengar banyak Dr. Mazhar dan sebagainya berceramah kan. Dan saya saya nampak keluasan ilmu tu dekat situ. Jadi saya banyak menerima lah ilmu tu, tapi saya tak adalah menolak ustaz macam UI, ustaz Wadi dan sebagainya. Cuma saya nak tanya sebagai saya ni sebagai seorang awam, saya ada satu persoalan yang, sebab saya berbalah dengan adik saya mengenaan dengan Wahabi-Wahabi ni. Saya ni pendekatan saya sangat simple. Sebab saya suka Dr. Mazhar dan Dr. Rora sebagai contoh. Sebab mereka ni mengeluarkan dalil.
Walaupun saya pun taklah tahu dalil tu sungguh ke tidak benarnya tu kan. Tapi bagi saya menerima. Sebab kita nak belajar tu kita kena ada mana, asas tu kat mana kan. So adik saya cakap, jangan begini, Wahabi kau ni, macam tu lah. So saya cakap, adakah betul, saya just nak tanya, kalau kita macam saya ni, satu ustaz tu, tak kira lah Wahabi ke tidak pun, saya rasa dia betul, saya ikut dia, sekiranya saya mati esok, macam mana kita punya akidah tu? Sebab macam contoh kan tahlil arwah, ada bincangan tentang tahlil arwah lah, pasal kunut tu, macam-macam lah benda-benda yang Wahabi cakap, grup-grup geng-geng kononnya Wahabi ni kata macam ni, yang geng-geng kata tak Wahabi ni macam ni. Jadi saya mana yang saya rasa betul saya ambil. Tapi akidah kita ni macam mana Ustaz? Saya takutlah nanti kan bila kita mati nanti kita dipersoalkan pula. Bila kita memilih satu ilmu tu yang kita pun sendiri tak apa faham. Kita orang awam, kita nak belajar lebih pun kita tak pandai. So kat situlah yang saya ada kerisauan lah juga kan dah jadi macam ni. Sebab perbalahan Wahabi ni Ustaz, bukan senang nak difahami oleh kita orang awam ni. Kami ni belajar tasawuf ke, fiqah ke apa kan. So saya ni ambil jalan mudah je. Mana yang saya rasa betul saya ambil. Tapi takut di penghujung hayat tu. Kan kita di ilmu yang salah macam mana? Okey. Cuma untuk jawapan untuk tu dia begini. Orang awam ni tak maksud saya orang awam pastikan dia beriman dengan rukun iman yang 6, dia melaksanakan kefarduan agama, dia masalah selesai insya-Allah. Dia berhak, dia boleh masuk ke dalam syurga. Dia jaga rukun iman yang 6 tu, prinsip agama. Ada pun isu-isu sebenarnya kebanyakan perkelahian hari ni benda prinsip. Kita boleh kebanyakan dikelahikan bukan isu, dia isu cabang saja. Tapi kita tak nafikan isu cabang kalau tak dikawal boleh menjejaskan isu prinsip. Sebab tu saya pun setiap orang ada peran dia. Ada orang agak keras ataupun agak garang. Ada orang dia akan sahut isu-isu semasa macam Ustaz Syahabuddin contoh, dia sambut isu-isu semasa. Saya tak kata apa, saya tak boleh buat benda tu. Masa tak cukup, saya pun tak reti nak buat macam mana. Banyak benda yang menghalang kita. Tapi kita taklah kata orang lain buat tu tak ada manfaat. Kita mengharapkan semua tu ada sumbangan belaka. Kerana kalau dibiarkan benda yang tak mustahil dia. Cumanya kita tak boleh lari daripada perkelahian, perbalahan ni, tapi janganlah sampai. Dan saya nasihatkan orang awam, kalau nak sokong ustaz dia pun janganlah melampau-lampau. Sokong cara orang Islam. Sokong secara tindakan orang Islam yang dia kena tahu dia juga akan bangkit di akhirat kelak dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia sokong atas fanatik dan tak ada orang kata kat ustaz yang dia suka, dia marah. Itu tak betul. Itu tak betul cara. Setiap orang buat berusaha untuk setiap orang menjadi tanggungjawab dia. Dia nak apa yang tindakan benda yang berkait dengan agama. Setiap orang bertanggungjawab. Dia boleh buat pendekatan yang pada penilaian dia itu lebih baik. Dan dia juga ada orang lain supaya buat pertimbangan. Kemudian ada pun orang awam, dia bertaklid kepada seseorang. Dia tanya, kata saya rasa macam lebih selesa ikut ustaz-ustaz list. Dia buat macam tu. Selagi apa yang mereka cakapkan tu betul, dalil mereka datangkan dalil macam orang awam, tak tentu dalil tu betul ke atau tidak. Dia tak bersalah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Taala suruh kita tanya kepada orang ahli, jika kita tidak mengetahui, maka yang memikul amanah dalil itu sahih ataupun tidak sahih, benar ataupun tidak adalah orang yang alim yang bercakap tu. Dia yang bertanggungjawab di akhirat kelak. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, Imam Malik itu hujjati amam Allah. Imam Malik itu adalah hujah aku di hadapan Allah. Kalau Allah tanya kepada aku, bagaimana aku boleh faham agama begini? Imam Malik, seolah Imam Syafi'i kata, ni, aku dapat faham agama ni daripada aku mengaji daripada Imam Malik. Imam Syafi'i melihat betapa waraknya Imam Malik, betapa zuhudnya Imam Malik, betapa waraknya amanahnya Imam Malik, betapa amanahnya Imam Syafi'i untuk menjadikan Imam Malik itu hujah dia di akhirat kelak. Contohnya begitu, setakat pemerhatian kita tengok ustaz sekian-sekian, amanah dalam penyampaian agama, mementingkan dalil, dan mementingkan dalil maksudnya mementingkan bukti untuk menyadarkan sesuatu perkara dari Allah kepada Allah dan Rasul.
Dia rasa lebih selamat kerana dia dalam hidup dia nak beragama, dia nak tahu apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Rasul suruh. Lalu dia pilih ustaz ni yang boleh membawa dia ke jalan. Ikut ustaz tu, dia telah terlepas tanggungjawab dia. Yang memikul tanggungjawab macam saya, Syihabuddin apa semua ni, yang memikul tanggungjawab yang besar di akhirat kelak. Kalau kita bawa orang ramai kepada kebenaran, kalau kita pertahankan kebenaran dan kita ajak orang pertahankan kebenaran, maka kita dapat pahala insya-Allah. Tapi kalau kita bawa orang ramai kepada kebatilan, kepada kesesatan dan mengajak orang ramai untuk mempertahankan kesesatan dan di akhirat kelak. Itu sebab tu Ibn Qayyim buat kitab yang Muwaqqi'in, kerana memberi amaran kepada orang-orang agama ni. Kita seolah-olah seperti kita dah tahu dah, kita telah bertanda pada kita nak cakap ni daripada Allah. Benda tu besar. Ancaman yang para ulama. Jadi cuma saya teringat satu perkara dalam bab kita. Kita tak boleh elak daripada perbalahan. Orang ni kata begitu, orang tu kata begini. Itu memang tabiat kehidupan. Kata Al-Qaradawi, manusia berbalah, malaikat pun berbalah. Itu sunatullah kepada makhluk. Tengok malaikat berbalah dalam isu seorang lelaki yang telah membunuh 100 nyawa. Berebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Ni aku nak, milik aku nak azab dia. Malaikat rahmat bukan ini milik aku, dia telah bertaubat kepada Allah. Malaikat pun berbalah, kata Qaradawi. Demikianlah sunnatullah, Allah Ta'ala telah ke atas makhluk ni bukan berbalah. Cuma jangan melampau. Jangan melampau. Dalam bab agama, cuba bayangkan. Dalam bab agama, bukan dalam bab sayang kepada tokoh. Dalam bab agama, Allah Ta'ala kata wajadilhum billatihi ahsan. Allah Ta'ala sebut, sebelum tu Allah Ta'ala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Allah. Maksudnya buat kerja agama. Seru orang ramai kepada Allah dan berilah pengajaran-pengajaran yang baik. Wajadilhum hasan, berdebat dengan mereka dengan cara yang dan di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut Allah lah yang mengetahui siapa yang berada di atas jalan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita ajak orang kepada agama, bukan sahaja kita ajak tu kita 100% betul. Kita buat berdasarkan apa yang kita faham itu betul. Tapi apakah orang yang berbeza dengan kita tu pasti salah? Tak semestinya, tak tahu lagi. Tapi dari sudut hujah dan bukti yang ada di hadapan kita, yang kita faham itu betul. Maka kita pertahankan apa yang kita faham. Kerana kita diajar untuk berinteraksi dengan apa yang jelas pada kita. Lalu kita pertahankan apa yang kebenaran yang jelas pada kita. Tapi bukan kita letakkan secara pasti. Terutamanya dalam permasalahan furuk, kita letakkan secara pasti kita mesti betul. Confirm salah. Itu tak betul. Mesti berlaku balah. Tapi jangan melampau. Jangan sampai ke tahap mengancam, jangan sampai ke tahap seolah-olah mewujudkan suasana seperti tak baik. Bukan ukhuwah, tak ada lagi persaudaraan Islam. Tapi dah mesti kan kadang ada orang tinggi sikit suara dia. Kadang ada orang masam muka dia, marah dan seumpamanya. Janganlah sampai ke tahap benda-benda idza khasama fi dosa. Jangan sampai. Mudahan saya menjawab soalan daripada ukti yang tanya tu. Wallahu a'lam. Cantik, alhamdulillah.